Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasara walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Sidang pendengar, penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah masuk Ramadan yang pertama pada tahun ini. Dan di antara amal-amal yang kita laksanakan sepanjang Ramadan ini adalah membaca Quran. Dan insya-Allah pada kali ini saya akan berkongsi satu tadabbur. Satu hari satu tadabbur di mana kita berkongsi tadabbur beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat ke-90 ke-50 ayat 49 ayat 49 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Antara lain, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kepada orang Yahudi yang berada di Madinah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fadilat-fadilat, nikmat-nikmat yang pernah Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, yakni kepada nenek moyang mereka. Tafdilul aba syaraful abna, syarafun lil abna. Tafdilul aba syarafun lil abna. Bila Allah Ta'ala menyebutkan kehebatan nenek moyang mereka adalah satu kemuliaan kepada cucu-cucu generasi yang berada sekarang ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah ini, ayat 49 hingga 57, Allah Taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kaum Bani Israel. Nikmat yang pertama Allah Taala menyebutkan di sini, wa iz najjaynakum min ali fir'aun. Ingatlah, kenanglah wahai orang-orang Yahudi, bahawa pernah satu ketika kamu, nenek moyang kamu telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada belenggu yang dikenakan ke atas mereka oleh kaum Firaun. Di mana Allah menyelamatkan mereka. Yasumunakum su'al azab, di mana mereka telah dikuku besikan, mereka telah diazab untuk membina piramid-piramid. Mereka yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Iaitulah ketika mana Firaun ini dan tentera-tenteranya telah membelenggu Bani Israel, di mana Firaun telah membiarkan hidup anak-anak perempuan dan menyembelih anak-anak lelaki. Itu satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada Firaun yang begitu keadaannya. Nikmat yang kedua Allah Ta'ala menyebutkan di sini bahawa banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Jadi pelajarannya kepada kita bahawa kita juga bila mana nikmat-nikmat yang banyak dikurniakan Allah kepada kita ini, kita tidak boleh leka, kita tidak boleh kufur, tidak boleh ingkar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua, wa isfarraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ketika mana dikejar oleh Firaun, lalu Allah Taala memerintahkan Nabi Musa mengetuk lautan itu sehingga lautan itu terkuak sehingga boleh menjadi jalan, dan kaum Bani Israel terselamat daripada pengajaran yang dilaksanakan oleh Firaun dan kuncu-kuncunya. Itu kedua nikmat yang dalam ayat ini menyebutkan. Satu nikmat yang pertama tadi ialah di mana nikmat diselamatkan ataupun dihilangkan mereka bencana-bencana ataupun azab-azab yang ditimpakan ke atas mereka oleh
Fir'aun. Yang kedua, secara spesifik lagi Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana mereka terselamat daripada kejaran yang dilaksanakan oleh Fir'aun kepada mereka. Sehingga mereka tidak ada jalan lain lagi. Dah sampai dekat laut, lalu laut itu terbelah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menyelamatkan Bani Israel. Nikmat yang seterusnya Allah Ta'ala menceritakan kepada mereka bahawa Allah Ta'ala pernah memberikan appointment untuk memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Selama 40 hari Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pada ketika itulah kaum Bani Israel telah ingkar dan telah kufur, di mana mereka telah menyembah patung-patung. Mereka telah menyembah patung anak sapi. Mereka buat daripada emas-emas mereka. Mereka bentuk sehingga menjadi patung dan mereka sembah. Sedangkan ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil Nabi Musa untuk diberikan Taurat. Dan Taurat itu ialah sebagai pedoman kepada kaum Bani Israel. Tapi dalam keadaan itu pun mereka bila mana ditinggalkan sekejap oleh Nabi Musa, mereka telah menjadikan ataupun menjadikan menjadikan daripada emas, mereka jadikan anak lembu dan mereka sembah anak lembu itu. Dan ingatlah juga ketika mana Allah Ta'ala mengampunkan juga mereka lepas mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Allah Ta'ala menyebutkan lagi, mengisahkan tentang apa lagi kurnia-kurnia yang Allah Ta'ala bagikan kepada mereka. Iaitulah Allah Ta'ala pernah memberikan kepada Nabi Musa AS kitab Taurat yang dapat membezakan di antara hak dan batil. Yang dapat membezakan di antara kebenaran dan keburukan. Supaya kaum Bani Israel ini mendapat petunjuk. Dan Allah Ta'ala menyebutkan juga bahawa bahawasanya kaum Bani Israel ini telah diberikan wa iz qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum. Maknanya ketika mana mereka telah sesat, kaum Nabi Musa juga diingatkan bahawa kamu pernah diingatkan oleh Rasul kamu, Nabi Musa, supaya kamu berpatah balik, supaya kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana kamu tersesat menjadikan patung anak sapi itu sebagai Tuhan. Maka kamu telah tersesat itu diingatkan oleh Nabi Musa dan kamu kembali. Sebahagian daripada kamu kembali, yakni bertaubat kepada Allah SWT, di mana Allah Ta'ala terima taubat mereka dengan cara mereka membunuh sebab orang yang tidak menyembah anak sapi itu membunuh orang-orang yang menyembah anak sapi itu dalam keadaan Allah Ta'ala jadikan gelap gelita dalam masa 3 hari, di mana dalam masa 3 hari itu mereka semua pegang parang dan akhirnya mereka libaskan kepada siapa-siapa yang mereka jumpa, dan Allah Ta'ala menetapkan bahawa itulah keputusannya, di mana keputusan itu lebih baik di sisi Allah daripada mereka terus berada dalam kesalahan kerana menyembah patung anak sapi itu. Dan Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang nikmat yang lain, bahawa kamu pernah, wahai Bani Israel, nenek moyang kamu pernah berkata kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepada Nabi Musa sehingga kami nampak Allah secara jelas. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan juga mereka. Allah Ta'ala mematikan mereka dan kemudian Allah mengampunkan mereka agar mereka bersyukur. Dan selepas daripada itu, mereka juga dikurniakan naungan daripada awan. Awan menaungi mereka ketika mereka sesat sebelum 40 tahun. Sebelum daripada masuk Baitul Maqdis itu mereka sesat, maka di situ diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana awan menaung mereka daripada kepanasan, dan mereka juga diberikan manna wa salwa, iaitulah satu jenis macam madu dan juga satu jenis makanan daripada macam-macam burung, macam burung puyuh. Jadi ini semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kaum Bani Israel. Apa pelajarannya kepada kita? Kepada kita bahawa kita kena juga mengingati dan mengira-ngira betapa banyaknya nikmat Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka dengan itu, kita perlu patuh kepada Allah SWT. Jangan menjadi seperti Bani Israel yang ingkar, tidak menerima, tidak mengakui nikmat-nikmat Allah SWT. Tidak kisah langsung. Maka ini adalah satu perkara yang tidak baik. Maka kita baca dan kita tadaburkan kisah Bani Israel ini supaya kita sendiri sebagai umat Islam sentiasa bersyukur kepada Allah, sentiasa membalas
budi baik, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini dengan ketaatan. Tidak ada yang dapat memelihara nikmat Allah, tidak ada yang dapat memelihara nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini kecuali kita taat kepada Allah. Dengan kita taat, maka nikmat itu akan dipelihara dan akan kekal lama dengan kita. Pelajaran yang kedua seperti mana saya sebut tadi ialah tafdilul aba syarafun lil abna. Tafdilul aba syarafun lil abna. Memuliakan datuk nenek moyang sebagai satu kehormatan kepada anak cucu ini. Maknanya Allah Ta'ala menyebutkan kemuliaan-kemuliaan Bani Israel sebagai satu kemuliaan. Sebagai satu kemuliaan kepada anak-anak Bani Israel yang ada sekarang ini, orang Yahudi sebagai satu kemuliaan supaya mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali pelajarannya ialah bahawa Allah Ta'ala ini Maha penerima taubat. Bani Israel berkali-kali melaksanakan maksiat kepada Allah, Allah masih terima mereka. Jadi kita, wahai kaum muslimin sekalian, mari kita kembali kepada Allah dan jangan kita menyesal dan jangan kita berpada ataupun jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Allah terima taubat kita. Yang penting kita kembali kepada Allah dan kita mengajak orang-orang yang ada di sekeliling kita supaya kembali kepada Allah, supaya kita sentiasa mendapat nikmat yang berterus dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.